إلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة واستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. ونويت كما نوى سلفنا الصالح. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم أرنا الأشياء كما هي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama menunaikan salat maghrib berjamaah, dan alhamdulillah kita dapat duduk bersama di dalam majlis ilmu ini menyambung pembacaan kitab kita, kitab hadis 40. Dan hadis pada malam ini tuan-tuan, hadis yang ke-32. Hadis yang ke-32. Masya-Allah. Kalau dalam kitab, dalam buku terjemahan tu, muka surat 71. Hadis ni sebenarnya pendek sahaja. Mungkin hamba baca 2 hadis ke malam ni. Tengok keadaan dulu dah. Kita ngorik dengan Isa lah ni pun tak panjang lah mana. Takut cerita rapat ke Isa juga. Tengoklah kalau ada masa kita masuk hadis yang seterusnya. Kalau masa tidak mengizinkan, kita berpada dengan satu hadis. Satu hadis pun banyak dah sebenarnya. Baik, hamba baca terlebih dahulu hadis ini. Qala al-musannif al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahumma bi'ulumihi wa 'ulumikum fid darain amin. Al-hadithu tsani wa thalathuna an Abi Sa'id al-Khudri an Abi Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri balik lidah al-Khudri, Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في موطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. Hadis kita pada malam ini mungkin hadis yang paling pendek sekali dalam kitab hadis 40. La darara wa la dirara. La darara wa la dirara. Itulah kalimah yang dilafazkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis
yang ke-32 ini. Mari kita tengok terjemahannya dahulu. Arti hadis daripada Abi Sa'id, iaitu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri, lebih terkenal dengan gelaran Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Sa'id Al-Khudri ini adalah di kalangan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau dah kita buat ranking ya tak? Nombor 1, nombor 2, nombor 3 ni, maka Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri ini termasuk top 10 sahabat, yang 10 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Antaranya ialah Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu ni pada masa Rasulullah, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ni adalah seorang, kita kata, kanak-kanak ataupun remaja. Pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, beliau radhiyallahu ta'ala anhu ni, sama ada dia ni kanak-kanak dan membesar sebagai seorang remaja, kemudian jadi dewasa jugalah. Disebut bahawasanya nama ayahnya Malik bin Sinan. Nama dia Sa'ad, ayahnya nama Malik. Malik pun adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan bahawasanya ayahnya iaitu Sayyidina Malik bin Sinan ini meninggal dunia dalam perang Uhud. Meninggal dunia di dalam peperangan Uhud. Dan pada masa itu sebenarnya Sayyidina Sa'ad bin Malik ini ataupun Sa'id Al-Khudri ini, dia nak pergi ikut juga dalam perang Uhud itu. Tapi oleh kerana usianya muda doh pada masa itu, usianya masih lagi kita kata kanak-kanak, maka tidak diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tak boleh pergi perang. Nak pergi perang, tak boleh pergi perang. Tahu-tahu ayahnya meninggal dunia ataupun mati syahid, Malik bin Sinan. Maka bila ayahnya meninggal dunia, dia pula umurnya belasan tahun pada masa itu. Umurnya berkali 12 atau 13 tahun pada masa itu. Dan ayahnya tidak meninggalkan banyak harta. Dia ni bukannya orang yang kaya, tambah-tambah dia kehilangan ayah, maka hilang tempat bergantung. Maka diriwayatkan bahawa Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri ini nak pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta sesuatu lah, nak minta makanan ke gapo, sebab di rumah tak ada makanan, ayah sudah mati syahid. Maka bila siapa saja dia dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, bila Rasulullah tengok saja Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, seorang remaja dalam masa itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berkata dan bersabda, "Man istaghna aghnahu Allah." Siapa yang mengkaya ataupun siapa yang tidak meminta-minta, maka Allah akan cukupkan dia. Tahu mana nak mari minta. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu ayat secara umum sebenarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu kecek tu ramai lagi sahabat-sahabat yang lain. Tapi bila Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri ni dia pergi kepada Rasulullah nak minta sesuatu, tiba-tiba Rasulullah mengajar benda ni. Siapa yang tidak meminta-minta, maka Allah akan cukupkan untuk dia. Wa man yasta'fif a'ifullah. Siapa yang tidak minta-minta, maka Allah akan jaga dia ataupun cukupkan dia. Maka kata dia, qultu ma yuridu ghairi. Yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni tidak lain melainkan aku. Akulah yang dimaksudkan ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun tak minta, pakat tak minta, bertawakal pada Allah. Bertawakal pada Allah, balik semula, hidup dengan apa yang ada, jadilah seorang sahabat yang alim. Seorang sahabat yang alim yang menjadi rujukan kepada sahabat-sahabat yang lain. Itu dia Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Bahkan bila kita baca dalam kitab Usudul Ghabah, kitab Usudul Ghabah ni ialah kitab biodata para sahabat. Semua berapa ribu sahabat tak tahulah, sangat banyak dalam tu. Disebut bahawasanya ayah beliau, kalau hamba tak tersilap baca tadilah, ayah beliau radhiyallahu taala anhu ni Malik bin Sinan pun
pernah dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Man arada an yanzura ila al-afifil mas'alah falyanzur ila Malik bin Sinan." Siapa yang nak melihat kepada orang yang tidak meminta, maka tengoklah kepada Malik bin Sinan. Maknanya si ayah dan si anak memiliki sifat yang sama. Sifatnya apa? Tidak meminta-minta. Ke pengajaran yang mudah. Pengajaran yang mudahnya ialah kita jangan mudah untuk meminta-minta dengan manusia. Mintalah dengan Allahu Azza wa Jalla. Itu dia lebih kurang. Al-Khudri itu ambil daripada nama tempat dia, Khudrah nama kampung. Jadi dibangsakan kepada tempat. Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan membawa mudarat dan jangan membalas mudarat. Mereka ni la darara wala dirar. La darara wala dirar. Maka ulama di dalam membahaskan hadis ini, hadis yang ringkas ini, ulama bahas panjang. Kita rasa 4 atau 5 perkataan tu. 1, 2, 3, 4, 5. Berkali tu baca 2, berkali tu. Ambo kira jadi 5. La 1, darara 2, wa tu 1 lagi 3, la 4, dirar 5. 5 perkataan. 5 kalimah ini telah dihuraikan oleh ulama jadi panjang lebar. Panjang lebar dan hamba pun tak kerti nak hurai seperti ulama. Para ulama yang menulis kitab syarah ni panjanglah perbahasan dia dalam bab ni. Hamba boleh royak sedikit sahaja apa yang kita ambil daripada guru kita dan apa yang kita baca saat ni. Kata ulama, ada sebahagian ulama kata perkataan darar itu mudarat. Maknanya jangan mudarat dan jangan mudarat. Kalau kita terjemah. Sebab sebahagian ulama kata bahawa darar dengan dirar tu maksudnya sama. Maksudnya serupa. Darar makna jangan mudarat, wala dirar pun jangan mudarat. Jadi kenapa diulang? Kata ulama, diulang itu untuk takkid. Untuk menguatkan bahawa jangan mudarat, jangan buat mudarat, jangan melakukan mudarat. Begitu. Ada sebahagian ulama kata ad-darar ini beza maksud. Darar dengan dirar tu beza maksud. Gap dia beza. Ad-darar maknanya kita buat mudarat tanpa apa sebab, tak ada sebab apa-apa. Ad-dirar pula bukan ad-dirar. Dirar pula ialah kita buat mudarat balas balik mudarat orang buat kita. Maknanya demo tu ada orang buat jahat pada kita, buat mudarat pada kita, maka kita pun balas balik. Kita balas balik. Jadi Nabi larang. Nabi larang. Maknanya kita akan tengok lagi perbahasannya lagu mana. Larangan-larangan itu macam mana. Jadi jangan buat mudarat secara mutlak dan jangan balas perbuatan mudarat yang orang buat pada kita. Hamba ayat secara ringkasnya, bapa Nabi larang gini, takut kita membalas dengan lebih. Takut balasan kita orang kuti lah, kita pun poing tak apa lalu. Contoh dah. Contoh. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata la darara wala dirar, maknanya jangan balas perbuatan mudarat yang dilakukan oleh orang lain. Ada yang kata, sebagai ulama kata darar kata mula-mula tu adalah kata nama, dirar itu adalah perbuatan. Darar adalah isim, dirar adalah fi'il. Itu perbahasan ulama. Jadi kita nak bahas panjang-panjang tajuk-tajuk lagu ni, takut orang mana dengar ni tidur belakang lah. Antara isim dengan fi'il itu, cuma maksud pun lebih kurang sama. Ada yang kata ad-darar ini ialah orang buat mudarat, membuat mudarat kepada orang lain dan dia dapat manfaat. Dia buat mudarat pada orang dan dia dapat manfaat. Contoh lagu mana? Contoh kalau kita buat mudarat pada orang, katalah ada satu jalan ni menjadi laluan utama. Jadi kita pun rasa Allah sibuknya lah. Depan rumah kita betul-betul serabut contoh ni. Payah nak buat gitu, nak buat, tapi nak suruh contoh, nak suruh faham.
Maka kita pun tutup jalan. Tak kira lah tutup mana, buat gapo kita tutup jalan. Bok kita tutup. Ambil batal balok ke gapo apa, sekak jalan. Bok orang pun tak lalu. Tak lalu linear kita. Linear kita tak ada gapo. Oh senyap, maka kita dapat manfaat dari sebab orang tak lalu. Tapi orang lain habis jam, 3 batu jam. Dengan sebab kita sekat jalan tu, orang lain boleh mudarat. Adapun kita dapat manfaat. Itu dipanggil darar. Itu dipanggil darar. Maka Nabi larang buat gitu. Jangan buat gitu. Dirar pula, kita buat mudarat dan kita pun tak boleh manfaat. Tak boleh manfaat apa-apa. Padahal benda tu tidak menguntungkan sikit abuk kita. Tapi kita buat juga benda tu. Contohnya kita tahu satu tempat tu menjadi laluan orang. Contoh buat contoh malam ni jalan. Buat litah pada jalan. Kita buat jalan tu tidak ada kaitan pun dengan kita. Tapi kita rasa bahasa nak kena bahasa nak kena maka kita pun bawa sekak jalan. Sekak jalan tak boleh lalu. Susah habis orang sebutir kampung. Sebab kita sekat jalan tu. Ada pun kita tak ada kata boleh manfaat apa-apa rumah kereta nu, bucu nu tak ada kaitan langsung. Tapi buat mudarat pada orang. Hak tu tidak boleh. Maka sebahagian ulama kata ad-darar kita buat manfaat, kita buat mudarat dan kita dapat manfaat. Itu darar. Ada yang kata ad-dirar ialah kita buat mudarat pada orang dan kita pun tak lihat apa-apa manfaat. Begitu. Jadi sebenarnya kalimah ini, kalimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lafaz yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ada perkataan yang tersirat kata ulama. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata tidak mudarat dan tidak memberi mudarat ataupun tidak melakukan mudarat, maka orang tertanya-tanya, gapo? Tidak mudarat tu lagu mana? Dari sudut mana? Jadi di sana ada kalimah yang tersirat sebenarnya yang dihuraikan oleh ulama. Jadi ulama dia menghuraikan ataupun dia mentakdirkan. Takdirnya dia kata la darara wa la dirar fi syari'atina. Tidak ada mudarat, tidak ada mudarat di dalam syariat kita. Maknanya syariat kita tidak menghalalkan ataupun tidak membenarkan kita buat mudarat pada orang. Tidak buat mudarat, tidak benar buat mudarat pada orang. Ataupun la darara wa la dirar fi dinina. Baik. Ataupun la idkhalud darar wa la dirar bi ahadin fi syariatina. Jangan buat kemudaratan kepada sesiapa pun mengikut syariat kita, mengikut agama kita. Kita tidak boleh mudarat, tak boleh buat mudarat sikit abu pada mana-mana manusia. Baik. Jadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan membuat mudarat dan jangan membalas mudarat. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kita tengok nota kaki bawah tu deh. Jangan membuat mudarat, seseorang itu tidak boleh melakukan kemudaratan terhadap orang lain. Jangan membalas mudarat, jangan melakukan kemudaratan terhadap orang yang telah melakukan kemudaratan terhadapmu, tetapi hendaklah diangkat kepada pihak yang berkuasa. Ni kata ulama yang mensyarahkan hadis ini. Hamba wajib sebut dah kepada tuan-tuan sebelum ni, bahawasanya ulama dia kata kita bila orang buat zalim pada kita ada 4 cara. Ada 4 tindakan yang kita boleh lakukan. Mari kita tanya mula, apa dah 4 tu? Tak ingat lah tuan-tuan, ada muka hadis ke berapa lagi tu, tak ingat, hamba pun tak tahu, mari kedut dalam kepala 4 ni malam ni. Yang pertama ialah kita balas balik. Orang buat khianat kita balas balik. Disebut dalam Al-Quran, famani i'tada alaikum fa'tadu alaihi bimisli ma i'tada alaikum. Maka apabila ada orang buat khianat pada kita, maka kita balas balik serupa dengan dia buat khianat kita. Itu yang pertama. Cuma ulama dalam perkara ini, ulama kata takut jadi seperti ni lah. Bila kita balas tu lebih. Lagu tu sekali kita ni. Kita bila kita gerai kat orang tau. Bila kita gerai orang buat khianat kita, berani buat khianat kat aku dah.
maka kita dengan kemarahan kita tu kita balas lebih dah. Jadi orang yang tapar sekali, kita tapar 3 kali. Maka itu pun tidak boleh. Kalau nak balas tu biar serupa. Payuhlah biar serupa. Sebab orang tapar kita tak tahu ping, contoh napa sebuti ping. Kita pun ping sama-sama sekali, tapi kita tu bekah. Dia ping tak bekah. Payah dah situ. Jadi sebab itu kebanyakan ulama dia ajar suruh pendamkan kemarahan itu. Dia ajar suruh pendamkan kemarahan itu. Ini banyaklah contoh-contoh ulama. Walaupun kita boleh membalas, tapi ada cara kita boleh pendamkan. Disebut al-kazimina al-ghaiza. Al-kazimina al-ghaiza. Orang yang memendamkan kemarahan, nak marah tapi dipendamkan kemarahan itu. Baik. Jadi tak balas. Tak balas. Tu orang yang baik, orang yang soleh. Tak balas. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang lebih level yang lebih tinggi lagi ialah dia buat lagu mana? Dia memaafkan. Tak ni tak balas ya dia. Hak ni maaf. Kosong-kosong biarlah. Hak mana mau buat aku tak akan balas. Selesai dah. Hak mau buat tu biarlah. Kosong-kosong. La tasriba alaikumul yaum. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat semua lagu ni Rasulullah gapo kita buat dia. Apa yang tidak dibuat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, macam-macam kejahatan. Tapi bila sampai masa Rasulullah mampu untuk membalas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata izhabu fa antum tulaqa, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gilah belaka buah-buahmu, aku lepaskan semua. Aku akan jawab sebagaimana kata Nabi Yusuf alaihi salam, la tasriba alaikumul yaum. Adik-adik dia kan tahu dia adalah laga Nabi Yusuf tahu dia laga wakil anak dia, tapi apa yang dibuat bila dia jadi seorang yang berkuasa, tak apa, hal lepas terlepas. Itu yang keberapa saat ni? Yang ketiga dah. Yang ketiga. Yang keempatnya ialah kita orang buat khianat pada kita balas dengan kebaikan. Ni memang Ni memang kecek mudah. Nak buat baju ni. Orang buat khianat kita, orang tapar kita boleh balas dengan ayam percik. Dia beli ayam, dia beli nasi with dia. Tapi dia sebut idfa' billati hiya ahsan, sebut dalam Quran. Faizan allazi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Takut salah baca ni. Tapi begitulah cara yang diajar oleh para ulama, ambil daripada Al-Quran dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama bila dia kena pekong batu, bukan pekong batu, ayat dah ni cerita ni dengan pulak, minta maaf dengan pulak pun. Bila dia lalu satu jalan, tiba-tiba budak-budak muda pakat sokong dia. Budak-budak muda pakat sokong. Tak ada buat gapo dia tak ada buat gapo, dia cuma lalu dan demo-demo ni pakat sokong kakak apa tak tahu, wallahu alam. Apa tindakan dia bila orang mengketawakan dia? Dia pun doa. Akak tangan doa. Doa gapo? Biar mati belaka kau. Doanya ialah, ya Allah, sebagaimana kamu gembirakan mereka di dunia, gembirakan mereka di akhirat. Doa. Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihhum fil akhirah. Begitulah lebih kurang doa. Ya Allah, sebagaimana kamu gembirakan mereka di dunia, gembirakan mereka di akhirat. Tok wali pun. Kalau kita buat apa? Macam-macam gerailah. Nantilah mu. Baik. Jadi kesimpulannya ialah la darara wa la dirar. Kata ulama yang syarah, tidak boleh membuat mudarat dan tidak boleh membalas mudarat ini kecuali pada perkara yang ada dalil padanya. Maksudnya sekiranya perkara itu syariat melanggar syariat ataupun melanggar ada dalil yang menyebut bahawa perbuatan itu adalah salah, maka boleh diambil tindakan. Lagu mana contoh? Contohnya ginilah. Contohnya ada seorang manusia ini telah melakukan kezaliman. Melakukan kezaliman. Kemudian dia dihadapkan ke hakim. Dihadapkan ke hakim. Zalim dia ni membunuh orang. Kita ambil contoh semua dah faham. Zalim dia ni dibunuh orang. Maka kita boleh, bila dihadapkan, disabitkan kesalahan itu, dia boleh dibunuh.
Dibunuh ni sebenarnya mudarat sebenarnya. Dibunuh itu adalah satu perkara yang mudarat. Tapi oleh kerana syarak, Al-Quran telah sebut bahawasanya orang yang membunuh, bunuh balah, maka boleh, walaupun perkara itu adalah mudarat. Walaupun perkara itu adalah mudarat. Dan hakikatnya benda itu tidak mudarat sebenarnya. Benda itu akan membawa kemaslahatan kepada manusia. Kalaulah dia tidak diberi kemudaratan itu, ataupun kalaulah dia tidak diambil tindakan, maka akan berlakulah banyak lagi mudarat di atas muka bumi ini. Kalau orang itu buat bermaharajalah, orang jahat ni bermaharajalah, maka akan berlaku kemudaratan yang lebih besar. Jadi sebab itu syarak ataupun Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan peraturan dan hukum supaya kawal. Jadi buat gini hukumannya gini, buat gini hukumannya gini. Maka hukuman itu walaupun memberi mudarat kepada pelakunya, tapi sebenarnya itu dibolehkan. Dibolehkan kerana mengelakkan daripada kemudaratan yang lebih besar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Baik. Hadis, okey, satu lagi nak ayatnya ialah daripada hadis ini, sebelum kita pergi kepada daripada hadis ini sebenarnya keluar banyak kaedah-kaedah lain. Hadis ni 4-5 patah perkataan tu. Tapi tubik kaedah yang dibahaskan oleh ulama. Keluar kaedah dipanggil qawaid fiqhiyah. Kaedah-kaedah fiqh. Daripada hadis yang ringkas ini tubik kaedah ad-dararu yuzal. Gapo makna ad-dararu yuzal? Sekiranya berlaku kemudaratan, maka kemudaratan itu kena dihilangkan. Maksudnya lagu mana? Ambil contoh seseorang itu tidak ada makannya, sesak dalam hutan. Masuk dalam hutan, tak ada makannya, tak ada gapo-gapo. Habis putus bekalan. Tak ada gapo satu, nak mati tu. Kebulu nak mati lolo. Tak ada gapo-gapo. Tiba-tiba jumpa gapo dia? Jumpa apa dia kata, khinzir, babi ada orang lain. Contoh lah, kita buat contoh. Maka dengan sebab kemudaratan telah menimpa diri dia, maka kemudaratan itu boleh dihilangkan. Jadi dia dibolehkan untuk makan walaupun benda itu adalah haram. Kerana apa? Kerana kalaulah dibiarkan maka dia akan mati. Kalau dibiarkan maka dia boleh makan. Tapi makan tu bukan kata makan seekor babi tu, tak. Makan sekadar untuk hidup. Berdasarkan hadis mana? Berdasarkan hadis kita yang ringkas ini. Sebab Rasulullah tidak mahu apa-apa saja kemudaratan berlaku kepada umat Islam ataupun kepada manusia. Maka kemudaratan itu hilang. Jadi disebut juga dalam kaedah ad-darurat tubihul mahzurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Maknanya perkara-perkara mudarat ni akan membolehkan kita ambil benda-benda yang tidak dibolehkan. Baik. Jadi kita pergi lagi dah. Kita pergi hadis hasan. Qala hadisun hasan, hadis hasan. Hadis hasan ni maknanya wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Maksudnya hadis ini dikuatkan. Mungkin asalnya riwayat ini riwayat yang tidak kuat, maka hadis ini dikuatkan. Dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang banyak dan dinamakan dia hadis hasan. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan Daruqutni. Imam Ibnu Majah dan Imam Daruqutni, ulama hadis dua-dua ni. Ibnu Majah ni ulama hadis, Daruqutni pun ulama hadis. Dan lain daripada kedua mereka, ramai lagi ulama-ulama lain yang meriwayatkan hadis ini. La darara wa la diraru. Dengan bersanad. Maksud dengan bersanad ni maknanya dengan lengkap sanadnya. Sanad tahu tak sanad? Sanad ni maksudnya contohnya kita kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut satu lafaz hadis, kemudian lafaz itu diriwayatkan oleh sahabat. Jadi sahabat, kemudian sahabat ini meriwayatkan hadis ini kepada tabi'in. Orang lepas pada itu pula contoh, ataupun kepada sahabat lain, kemudian kepada bawah-bawah. Jadi semua itu adalah sanad untuk sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dipanggil sebagai sanad. Jadi Al-Imam Ibnu Majah dan Daruqutni ini meriwayatkan hadis ini dengan bersanad.
Maknanya lengkap sanad itu. Walaupun ada perbahasan pada perawi-perawi dalam itu tu, tapi ia lengkap. Kemudian dan Imam Malik meriwayatkannya dalam kitab Muwatta, kitab Imam Malik yang terkenal ni, kitab Muwatta, dengan mursal. Mursal ni maknanya gugur salah seorang daripada perawi tu, ataupun sanad tu gugur satu. Daripada Amru bin Yahya, daripada ayahnya, daripada Nabi SAW. Kemudian digugurkan Sa'id, tak sebut Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi dinamakan sebagai mursal. Kena ngaji suku ni tuan-tuan ni dah. Ni ngaji suku, hamba pun tak reti lah mana, cuma reti rakyat sikit-sikit gitu je. Ni kena ngaji suku, ni kena ngaji bab mustalah al-hadis. Hadis ini mempunyai beberapa jalan yang setengahnya menguatkan setengah yang lain. Jadi hadis ini la darara wa la dirar ni telah diriwayatkan dalam beberapa riwayat, dan banyaklah riwayat yang meriwayatkan hadis ini, dan ramai para fuqaha, ulama-ulama fiqh yang menggunakan hadis ini. Baik. Jadi kesimpulan hadis, Islam agama keadilan dan kedamaian. Agama keadilan dan kedamaian. Kenapa? Sebab Islam melarang kita buat mudarat kepada orang. Buat mudarat kepada orang. Islam melarang kita buat mudarat pada orang. Sebab tu setengah guru kita kata, kalaulah asap rokok itu memberi mudarat pada orang lain, maka jangan isap rokok kat orang. Kalau asap rokok, kalau jiran kita berasa serabut, kalau dalam rumah kita ni pasal radio derah, pasal TV derah, jiran jadi terganggu, maka jangan buat begitu. Sebab Rasulullah kata la darara wa la dirar. Jangan buat begitu. Jadi itu maknanya agama kita. Yang kedua, dilarang melakukan pencerobohan terhadap mana-mana manusia, kerana kita tidak boleh buat mudarat kepada mana-mana manusia. Yang ketiga, Islam tidak inginkan kemudaratan dan kesusahan. Islam tak say kesusahan. Sebab tu cerita saat ni kan, cerita orang masuk dalam hutan tak ada makanan berapa subuh tu, maka dia diboleh untuk menyelamatkan nyawanya sahaja. Dibolehkan makan benda yang haram. Yang keempat, bertindak balas hendaklah dengan cara yang wajar. Kalau kita nak bertindak balas, maka tindak balas kita biar kena dengan cara. Jangan kita buat lebih, berdosa lah pula dengan sebab perbuatan kita. Bawah sekali peringatan, kemudaratan yang dilarang itu ialah kemudaratan yang tidak mengikut kebenaran dan hukum Islam. Adapun yang dibenarkan oleh Islam sebagai hukuman seperti potong tangan orang yang mencuri, menyebat orang yang berzina, maka tidaklah dilarang. Padahal benda-benda itu semua mudarat belakang dia. Potong tangan mudarat, sebab orang berzina mudarat. Tapi oleh kerana perkara ini adalah hukum syarak, maka dibolehkan, boleh, bahkan hendaklah dilaksanakan dengan sempurna, kerana itu adalah hukum Tuhan. Gitu cerita dia pada malam ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Jadi mudah-mudahan apa yang kita belajar ni mendapat memberi manfaat kepada kita, dan kita boleh beramal, tidak membuat mudarat pada orang. Hamba teringat satu kisah seorang ulama, ngelah sebelum kita berhenti. Ayatnya orang-orang dulu, salafus salih, mereka ni sangat cermat, sangat memahami hadis Rasulullah SAW, tidak beri mudarat. Ada seorang ulama namanya Ibnu Sirin, seorang ulama tabi'in, Muhammad bin Sirin, orang panggil Ibnu Sirin. Dia ni ulama yang terkenal, tapi dia menego. Dia menego ni tak silap hamba, dia menego minyak sapi ke apa, dan dia telah beli minyak sapi itu dengan berhutang. Orang nego ke, dia berhutang berapa puluh ribu tak tahu, banyaklah hutang untuk beli minyak sapi itu. Jadi siapa masa dia nak jual ataupun dia nak buat proses, dia buka minyak yang dibeli itu, tengok ada tiku mapu. Dan itu ada tiku mapu. Maka dia pun mikir, kalau aku jual, dosa ni. Sebab bangkai dah capur dengan minyak. Kalau dia kerah tu tak apa ni, minyak capur tu. Bila benda tu kalau aku jual, dosa, memudaratkan orang lain. Orang lain tu dosa belaka. Kalau aku beri balik ke tuan dia, keadaan minyak gini, kemungkinan dia akan jual. Sebab manusia kan tak sanggup untuk
untuk buat benda yang sangat mahal, berpuluh ribu beli. Maka kan dia buat? Dia curuh. Dia sendiri curuh. Dia sendiri curuh dan dia terpaksa menanggung hutang. Muflih dia dengan sebab tu. Dengan sebab tak seri mudarat kat orang ni, muflih dia. Bahkan bila orang mari menuntut hutang tu, dia kata tak ada. Tak ada muka tak jumpa. Tak ada gapo. Kira hutang tak ada untung gapo. Dan bila dibicarakan, dimasukkan ke dalam penjara dengan sebab perbuatan itu. Puncanya tak seri mudarat pada orang. Jadi dia tahu bahawa kalau dah dijual, mudarat orang lain. Kalau dia weak balik pada tuannya, kemungkinan besar orang akan jual barang itu. Jadi untuk selamat pada semua orang, curuh pun dia seorang tanggung susah. Duduk dalam penjara berapa lama? Duduk dalam penjara sahur cerita dia ni. Duduk dalam penjara Muhammad bin Sirin. Yang gitulah, mudah-mudahan apa yang kita dengar ni memberi manfaat kita. Kita jaga jangan buat mudarat pada orang dan kita beri manfaat pada orang lain. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' min du'a'in la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal.